Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Malam ini ada satu isu yang paling hangat yang aku nak kongsi dengan kamu semua, yang aku pasti kamu belum tahu. Jadi jangan kau skip-skip, jangan kau kata tak ada isu, jangan kau kata ulang-ulang, jangan kau kata tak pernah dengar tentang isu ini. Aku jamin kau belum pernah dengar tentang isu ini. Isu ini tentang perjanjian MOU pula, MEU kalau aku tak silap, antara Ismail Sabri Yaakob dan juga kerajaan dan juga Partai Bersatu melalui Muhyiddin Yassin. Aku pun baru tahu, aku pun terkejut dengan perjanjian ini, isi perjanjiannya yang tak pernah kita tahu sebelum ini. Wah, dan menurut pendedahan yang sebelum ini, dalam pendedahan itu beberapa orang yang terlibat di dalam perjanjian antara Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin yang bercakap tentang lantikan timbalan Perdana Menteri tersebut mengatakan bahwa ada beberapa klausa ataupun ada sebab mengapa perjanjian itu tidak didedahkan. Karena dalam perjanjian tidak boleh didedahkan. Tapi baru-baru ini, hari ini tular perjanjian itu yang mana hampir keseluruhan isinya diberi tengok kepada semua orang. Tapi ada beberapa perkara yang kau tak pernah tahu. Aku nak beritahu malam ini. Apa dia? Ada rahasia dalam perjanjian itu yang tak pernah diberitahu sehingga kini tak pernah kita tahu. Apa isinya? Aku nak baca dulu tentang ini. Ditulis oleh seorang penalisis politik yang luar biasa, Sabudin. Beliau mengatakan, mana perjanjian nomor 7, 8, dan 9? Mana perjanjian nomor 7, 8, dan 9? Nah, aku nak bagi tahu kamu semua, jom kita ulas apa perjanjian nomor 7, 8, dan 9 itu yang kita tak pernah tahu yang dirahasiakan itu. Dikatakan inilah salinan perjanjian politik antara Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dengan Presiden Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin yang menjadi bualan ramai sejak kebelakangan ini. Namun yang menjadi tanda tanya adalah beberapa hal yang luar biasa. Seperti disembunyikan tapi diketahui juga akhirnya. Ini dia. Dua menteri Hamzah Zainuddin dan Anwar Musa disahkan menjadi saksi perjanjian tersebut. Hamzah Zainuddin dan Anwar Musa. Bermakna satu orang daripada wakil UMNO dan satu orang lagi daripada wakil Bersatu. Perjanjian ini bukan perjanjian kosong karena mempunyai saksi. Makna kata, mereka lah yang tahu apa isi kandungan perjanjian itu. Jadi kalau nak tanya perjanjian, di mana perjanjian nomor 7, 8, dan 9, yang ketahuinya sebenar-benarnya adalah Hamzah Zainuddin dan Anwar Musa. Tapi jangan kau terkejut, ada seorang menteri daripada Parti PAS juga tahu tentangnya. Karena pada waktu itu beliau adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas undang-undang yaitu Taqiyuddin Hasan. Dia pun tahu karena dia mengaku dia terlibat dalam penggubalan perjanjian tersebut kerana bukan sebab dia Taqiyuddin tapi karena tugasnya sebagai menteri undang-undang pada waktu itu. Kandungan antara lain tentang pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri sebagaimana yang dibangkitkan Muhyiddin beberapa hari yang lalu. Jadi bermaksud Muhyiddin bukan berbohong. Muhyiddin tidak berbohong. Muhyiddin bercakap benar tentang perjanjian itu. Memang wujud perjanjian itu, cuma saja ada perkara-perkara yang menjadi persoalan. Khususnya perjanjian yang kita akan cakap hari ini, perjanjian nomor 7, 8, dan 9. Apa isinya? Dalam perjanjian ini bercakap tentang beberapa hal, yaitu di antara perjanjian persefahaman bagi mengikut usaha sama dan kesepakatan politik serta protokol untuk pembentukan kerajaan baru Perikatan Nasional. Ada dibuat pada 17 hari bulan Ogos 2021. Jadi perjanjian ini dibuat pada bulan Ogos 2021, tahun lepas. Hampir 1 tahun sudah. Perikatan Nasional yaitu sebuah gabungan parti politik yang ditubuhkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 pada 7 hari bulan Ogos 2020, pihak pertama dan yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yaitu calon Perdana Menteri
dan Naib Presiden Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, sebuah parti politik yang ditubuhkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 pada 13 hari bulan Februari 1988 pihak kedua yang secara kolektifnya dirujuk sebagai pihak-pihak. Pihak-pihak ini bersetuju untuk mengekalkan Kerajaan Perikatan Nasional sebagaimana yang telah disepakati semasa menubuhkan Kerajaan Persekutuan pada bulan Mac 2020. Yang amat berhormat Tan Sri Dato' Haji Mahyadin bin Yasin dari pihak pertama bersetuju meletakkan jawatan Jemaah Menteri bermulai 16 Ogos 2021 berdasarkan perkara 43 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan. Pihak-pihak bersetuju menyokong Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ahli Parlimen Beras sebagai Perdana Menteri. Keempat, pihak bersetuju Tan Sri Dato' Haji Mahyadin Yasin setelah beliau berhenti daripada Perdana Menteri hendaklah dilantik ke jawatan yang mempunyai kedudukan setara seumpama dengan menteri mentor dengan tugas-tugas serta fungsinya akan ditentukan oleh Jemaah Menteri termasuk mempengerusikan Majlis Pemulihan Negara. Wow, ini perjanjian nomor 4 ini sudah diberikan kepada Muhyiddin, yaitu menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Layak atau tidak, tak tahulah. Tapi itulah perjanjian dia, bukan atas layak atau tidak. Persoalan tentang layak atau tidak itu hal yang lain, tapi tentang perjanjian ini adalah Muhyiddin memang ada dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang 5, pihak-pihak bersetuju jawatan timbalan Perdana Menteri akan diserahkan kepada parlimen, ahli parlimen yang ditetapkan oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia, manakala jumlah anggota Jemaah Menteri dan timbalan menteri yang diperuntukkan kepada parti-parti dikekalkan. Hanya perubahan portfolio akan ditentukan melalui perbincangan bersama. Wow, inilah dia perjanjian yang disebut-sebut beberapa hari yang lepas, yaitu timbalan Perdana Menteri akan diserahkan kepada ahli parlimen yang ditetapkan oleh Parti Bersatu Malaysia, manakala jumlah anggota Jemaah Menteri dan timbalan menteri diperuntukkan kepada parti-parti dikekalkan. Perdana Menteri yang baru dilantik adalah tertakluk serta hendaklah memberikan aku janji bahawa di dalam pembentukan Jemaah Menteri, beliau akan memastikan bahawa komposisi Jemaah Menteri hendaklah dilantik daripada kalangan individu yang punya integriti yang tinggi, beramanah, bebas daripada sebarang apa? Tak tahu, hilang tiba-tiba. Inilah dia yang kita nak tahu. Apa perjanjian nomor 789? Kerana dalam perjanjian yang tular ini tiba-tiba perkara yang tertular terus nomor 10. Di mana perjanjian nomor 7, 8, dan 9. Nomor 10, Perdana Menteri yang baru dilantik juga hendaklah memberikan aku janji akan mengadakan rundingan dan mencapai suatu persepahaman dengan pihak-pihak sebelum menentukan tarikh pembubaran Parlimen ke-14 yang akan diadakan selewat-lewatnya pada bulan Julai 2022 atau mana-mana tarikh yang dipersetujui bersama. Jadi bermaksud perjanjian ini ada hilang klausanya, yaitu nomor 7, 8, dan 9. Apa sebenarnya yang hilang itu? Apa sebenarnya yang hilang? Kenapa dihilangkan? Apa kepentingannya hilang? Adakah kalau tidak dihilangkan akan mengganggu gugat orang-orang tertentu? Ada orang kata mungkin itu berkaitan dengan kluster mahkamah. Mungkin ada orang kata mungkin itu berkaitan dengan berjanji supaya tidak ada siasatan-siasatan seperti ini dan seperti itu. Kita pun tak tahu. Pada pendapat Anda, kenapakah pasal 789 itu dihilangkan, tidak ditularkan, dan apa sebenarnya isinya itu? Kenapa pula ditakuti untuk diviralkan? Adakah itu melibatkan orang-orang penting dan besar? Seperti kelas mahkamah? Aku pun tak tahu. Kamu mungkin tahu. Sekian dulu isu malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Dan ini dia penutup untuk ulasan kali ini. Salinan perjanjian ini telah tersebar di media sosial sejak malam tadi. Tapi kenapa salinan yang didedahkan tidak lengkap? Mana perjanjian nomor 7, 8, dan 9? Apa kandungannya? Kenapa tidak didedahkan sekali? Tapi seolah-olah disembunyikan pula. Oleh kerana Mahyadin yang mula-mula bercakap mengenai kewujudan perjanjian ini, bolehkah beliau mendedahkan apa kandungan nombor 7, 8, dan 9 itu? Sekian dulu.
Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.